Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmimil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Tengok kitab Baharul Madhi pada yang buku warna merah tu, bab yang telah datang ia pada babu ma jaa fil musafahah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan hadis yang menerangkan, pada menyatakan hadis yang menerangkan tentang kelebihan berjabat tangan. Berjabat tangan dalam bahasa Arab dia panggil musafahah, bukan salam. Betul-betul dalam bahasa Melayu dia tak panggil salam, dia panggil berjabat tangan. Salam tu iaitulah ucapan Assalamualaikum, itu nama dia salam. Saya bagi salam, Assalamualaikum, yang tu bagi salam, dia jawab salam. Macam kita budak-budak kecil kita tahan salam pakcik tu, salam pakcik tu. Betul-betul bukan salam. Salam maksudnya bagi ucapan, salam tu di mulut. Adapun suar tangan, shake hand tu dia panggil berjabat tangan. Bahasa yang betul yang penggunaan dia adalah berjabat tangan. Tapi dah jadi budaya masyarakat kita, kita fahamlah salam tu suar tangan pun kita fahamlah. Tapi dari sudut istilah dia yang betul, salam tu di mulut, suar tangan tu berjabat tangan, musafahah dia panggil. Kita pernah riwayatkan melalui guru-guru kita dengan sanad yang muttasil sampai kepada Nabi SAW. Baginda pernah bersabda, man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa bersalam dengan aku atau bersalam dengan orang yang pernah bersalam dengan aku sehingga ke hari kiamat, dakhalal jannah, maka masuk syurga. Walaupun hadis ini dipertikaikan oleh sebahagian ulama hadis, mengatakan bahawa hadis ni sebagai dhaif lah, ada kata maudhu' lah, ada kata sebagainya. Tetapi di sana ada 7 hadis yang diriwayatkan tentang musafahah dengan sanad yang berbeza. Dia panggil 7 jenis hadis musafahah. Yang saya riwayatkan tadi itu nama dia hadis musalsal bil musafahah al-muammariyah. Di sana ada hadis musalsal lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dia panggil hadis musalsal al-anasiyah. Ini saya buat kajian, tesis master saya. Ketika mana dipertikaikan tentang periwayatan hadis musalsal berhubung dengan bersalam dengan Nabi masuk syurga. Bersalam dengan Tok Guru, demi Tok Guru, demi Tok Guru sampai pada Nabi. Ya, benar. Di sana hadis yang berkaitan tentang hadis musalsal al-musafahah al-muammariyah memang dipertikaikan oleh ulama. Tetapi di sana ada hadis yang lain yang begitu banyak yang menyokong bahawa adanya riwayat yang menyokong, bahkan saat lagi kita akan tengok dengan hadis yang berstatus hasan bahkan berstatus sahih, wujudnya bersalaman antara para sahabat dengan Nabi, dan bersalaman itu salah satu daripada amalan yang baik dalam Islam. Cuma bezanya kalau kita salam demi ulama tutup guru sampai pada Nabi, ialah salam tu sebagai isyarat, sebagai penerimaan terhadap ajaran Islam. Dan kita bersalam tu nak ukhuwah,
dan tujuan kita bersalaman adalah nak mendapatkan barakah. Kalau ni tangan Rasulullah, tangan ini pernah disentuh oleh tangan yang ni. Kita kata Nabi itu nombor satu. Orang nombor dua lepas pada Nabi pernah menyentuh tangan Nabi. Anas bin Malik mengatakan, aku tak pernah menyentuh satu sutra, nama dia sutra harir, yang lebih lembut berbanding dengan tapak tangan Nabi SAW. Sahabat ketika bersalam dengan Nabi, walaupun Nabi jeneral perang, orang gagah, tapi Allah Ta'ala bagi tangan dia tetap lembut. Sahabat ni kalau pegang, orang kalau jeneral perang orang rajin naik kuda, naik pegang pedang apa, tentu tangan kematu kan. Tapi Allah Ta'ala bagi untuk Nabi, tangan dia tetap lembut walaupun kuat. Tetapi sahabat apabila bersalam dengan tangan Nabi, rasa seronok sangat macam pegang baldu, dan rasa nak bersalam lagi dengan Nabi SAW. Itu mukjizat. Itu mukjizat. Maka tangan yang pernah bersalaman dengan tangan Nabi, generasi berikutnya para tabi'in mencari mana dia generasi yang namanya sahabat. Mereka nak bersalam dengan generasi yang namanya sahabat, yang tangan mereka pernah menyentuh Nabi SAW. Generasi berikutnya tabi'ut tabi'in mencari generasi yang pernah bersalam dengan sahabat, kerana mereka ni pernah bersalam dengan Nabi. Begitulah budaya daripada amalan para alim ulama turun-temurun secara tradisi. Orang mencari para alim ulama yang mana tangan mereka ni pernah menyentuh ulama-ulama hebat, yang ulama-ulama ni pernah menyentuh ulama-ulama hebat, yang tangan tu pernah menyentuh ulama-ulama hebat sampai kepada Nabi SAW. Nak ambil barakah. Okey. Bagi golongan yang mengatakan tidak ada barakah hanya melainkan kepada Nabi, depa tak salam, depa tak penting. Lepas tu depa ustaz, depa mai, depa tak salam. Tok ustaz depa kata apa? Tak payah salam. Bukan ini tak cerita pasal Covid, nak kita buat tepi dulu pasal Covid. Covid ni pasal yang tu cerita lain, yang tu dah pasal penyakit, pasal apa, tak boleh salam, tak boleh apa, tu kita buat tepi. Ini kita cerita umum tentang ajaran Islam, tentang kefahaman yang difahami dalam Islam tentang hukum berjabat tangan. Yang orang Melayu kata bersalaman. Bersalam-salaman. Anil Barra' ibn Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimina yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Diriwayatkan daripada Barra' bin Azib, hadis berstatus hasan lagi gharib. Gharib tu punca pasal sanad dia satu jalur, maka dia jadilah hadis tu gharib. Wa qul gharibu ma rawa rawin faqat. Satu rawi saja meriwayatkan satu jalur, maka nama dia hadis gharib. Tapi status dia adalah hasan sebab dia punya rawi dia thiqah. Kecuali mungkin ada sedikit kurang ingatan kepada rawi dia yang menyebabkan tak cedera dia punya, tak jatuh kepada martabat yang dhaif. Cerita bila kok tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan tak faham yang saya cakap tadi tu, tuan-tuan buat tak tahu saja. Tapi kalau orang mengaji dalam bidang ilmu hadis, benda tu penting dia ambil tahu. Oh ni pasal apa? Hadis ni status dia apa? Pasal apa macam ni? Pasal apa macam ni? Bila dia kata hadis gharib, apa makna hadis gharib? Dia kata hadis tu hadis hasan. Pasal apa dia nama dia hadis hasan? Dan sebagainya. Maka adalah dia punya, yang ni dibahaskan dalam bidang ilmu hadis. Yang bermaksud daripada Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada dua orang Islam berjumpa keduanya maka berjabat tangan keduanya, melainkan diampun bagi keduanya dahulu daripada bercerai keduanya. Maksudnya sebelum mereka berpisah, Allah ampun dosa mereka, gugur dosa-dosa mereka apabila mereka bersalam-salaman ataupun berjabat tangan, gugur dia punya dosa. Ini kelebihan. Hadis yang lain berstatus hasan, hadis yang ke-79, an Anas bin Malik qala rajulun ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu, qala la, qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, qala la, qala afayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, qala na'am. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya telah berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, seseorang daripada kita jumpa saudaranya ataupun taulannya, adakah tunduk ia baginya
sabdanya tiada. Tak boleh tunduk-tunduk kat orang. Tak boleh tunduk-tunduk dekat orang. Nabi kata kalau boleh satu orang tunduk pada satu orang, nescaya akan disuruh supaya isteri itu sujud kepada suaminya. Disebabkan kemuliaan suami. Disuruh kalau boleh, tapi tak boleh. Maka apa-apa majlis, walaupun siapa di depan kita, tak dibenarkan tunduk. Bangun berdiri boleh, tunduk tak boleh. Siapa-siapa tunduk dekat satu-satu manusia, maka dikira seperti mana dia hormat pada manusia dengan cara tunduk, maka dikira seperti mana manusia itu telah pun syirik pada Allah kerana tunduk kepada manusia. Manusia tak dibenarkan tunduk kepada manusia. Sikit tak boleh ke Ustaz? Sikit pun tak boleh. Sebab dalam mazhab Hanafi, tunduk sikit dah dianggap sebagai rukuk. Maka ulama kata, dalam Syafi'i tak. Syafi'i kata tunduk sikit sampai tangan boleh menyentuh lutut, baru nama rokok. Hanafi kata sikit tunduk dulu tu, dan nama kata rokok. Maka kita tak dibenarkan tunduk pada manusia seperti mana kita tunduk pada Tuhan. Berapa kali dulu saya pernah cerita, saya pernah belajar satu Jepun punya seni mempertahankan diri, Aikido saya belajar. Masa belajar, dia kira dia dalam rumah dia tu, dia ada tempat main tu, dia ada gambar-gambar master-master ni semualah, pengasas-pengasas dia punya ilmu tu. Dan masa nak main, kita kena berdiri macam Jepun lah, buat tunduk macam tu. Mereka semua tunduk, saya seorang tak tunduk. Master tu kata, apa pasal Tuan Ustaz tak nak tunduk? Minta maaf Master, saya hanya diajar untuk saya tunduk pada saya punya Tuhan sahaja. Master tu kata, tak ada apa, ini kita harmoni saja, bukan ada apa saja mau hormat. Saya hormat kerana mereka ni saya belajar ilmu mereka. Cukup dengan saya berdiri dan saya tengok mereka, tapi tak perlu saya tunduk, sebab saya diajar untuk tunduk hanya pada saya punya Tuhan sahaja. Kalau master tak bagi, saya tak boleh mengajar lah. Saya tegas dalam bab ni. Saya takkan tunduk, dan saya tak pernah tunduk pada siapa-siapa pun dalam dunia ni. Termasuk saya pergi ke mana-mana tempat yang mereka kata kena bangun tunduk, saya hanya bangun, saya tidak akan tunduk. Tak kira majlis apa pun saya tak akan tunduk. Hatta kalau satu hari nanti kalau orang nak bagi apa-apa anugerah suruh tunduk, saya sanggup untuk tak terima demi kerana nak tunduk, sorry. Tak dibenarkan tunduk pada manusia. Boleh faham? Islam tegas dalam hal ni. Tak kira siapa. Malas nak sebut siapa-siapa. Siapa pun lah. Hatta mak bapak pun kita tak boleh tunduk, tambah orang lain. Bangun berdiri boleh. Ada hadis Nabi kata kalau jumpa ketua-ketua kaum, pemimpin-pemimpin masyarakat, maka boleh bangun berdiri, tanda hormat. Satu hari ketika Nabi SAW sedang duduk, tiba-tiba mai seorang sahabat naik kuda, mai dia tahu daripada mana daerah. Depa ni orang Islam. Depa mai buat kunjungan hormat kepada Nabi. Yalah kan nak belajar kat siapa? Belajar kat Rasul lah. Walaupun depa duduk pedalaman mana-mana negeri, orang Arab juga ni. Depa mai, tapi zaman dulu kan tak ada handphone, tak ada email, tak ada apa semua. Maka kena ada satu orang, dia ni kena pi awal dulu. Dia ni kena naik kuda laju, hang kena pi dulu, kena pi abang atau kami duk mai. Maka apa kita nak panggil tu, utusan lah kot. Orang yang membawa utusan, dia ni kena pi dulu. Rombongan duk mai tu, duk mai lah pelan-pelan. Habaq lah, gamak-gamaknya 2-3 jam lagi kami punya kumpulan duk mai nak jumpa Rasulullah. Ketika itu dia ni pun mai duduk jumpa Nabi apa semua, gedebuk-gedebang. Dalam Nabi duduk dengan dia, tiba-tiba rombongan depa pun sampai. Maka Nabi SAW mengajar adab dekat sahabat tadi ni. Nabi kata dekat dia, mungkin dia beberapa orang mai, 2-3 orang kot mai. Nabi kata, qumu li sayyidikum, bangun hormat hampa punya ketua. Okey, bangun hormat kepada hampa punya ketua. Ini menunjukkan dalam Islam bahawa boleh kita bangun berdiri sebagai tanda hormat kepada mana-mana pemimpin masyarakat. Bukan tunduk, tapi bangun berdiri sebagai tanda hormat. Bahkan kalaulah pemimpin itu dianggap sebagai orang yang baik untuk masyarakat untuk bangun berdiri tanda hormat, maka lebih-lebih lagi lah kalaulah ulama
kita bangun berdiri, kami diajarkan oleh guru-guru kami masa mengaji dulu, apabila ada guru-guru alim ulama yang datang, maka murid-murid bangun berdiri sebagai tanda hormat kepada guru. Ini nanti kalau kita mengaji dalam hadis, ada hadis musalsal bil qiyami ilaih. Nah, tentang hadis musalsal, periwayatan tentang bangun berdiri apabila datangnya ulama. Di negara Arab, kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang mengaji, kalau tok guru, tok syekh tu masuk, pakak-pakak bangun berdiri, tunggu sampai tok guru tu duduk, dan dia akan tunjuk isyarat, dia suruh duduk, baru anak-anak murid duduk. Maka tu di antara adab. Bahkan saya tengok di beberapa tempat, dia ajak anak-anak murid, dia punya hormat. Apabila guru lalu, semua orang lalu, semua orang tepi, elok, semua pergi tepi, bagi laluan kepada guru. Punya hormat, ajak supaya murid ni belajar hormat guru. Apatah lagi nak memberikan belakang pada guru. Bagi belakang tu bagi belakang, bagi pungkok, pusing kau terbalik. Tala pi, jalan lagu tu. Pemimpin saja, orang pi nak mengadap. Sehari dua ni kita tengok macam mana pemimpin masyarakat mengadap yang di Pertuan Agong ataupun sultan negeri-negeri kerana nak menerima watikah perlantikan sebagai ahli adun ataupun ahli parlimen dan sebagainya, dan jadi jawatan menteri dan sebagainya. Anda tengok macam mana mereka punya cara protokol mereka, cara main. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan pernah pergi terima ataupun tidak, tapi belajar pergi, mana tahu kan, mana tahu kau dapat PJK ke PJM ke apa ke, biasa apa ke, pergi jumpa gubernur, kena pergi raptai, kena belajar macam mana cara berjalan, cara langkah. Bahkan dikatakan kalau kita sedang diberikan pada kita watikah tu, kalau kita pegang bubur kepik di ketiak, kalau tak boleh pegang, kalau jatuh tak dibenarkan, tunduk ambil keluar, nanti orang lain tolong kutip bagi ang balik. Lagu tu punya hormat kepada pemimpin. Tapi manusia bila mai jumpa tuan-tuan guru, para alim ulama, macam gangster, tak pernah rasa macam tawaduk. Mai apa khabar, setengah-setengah orang bagui jumpa, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar, sihat. Dia tak suruh tunduk merangkak pi. Sekurang-kurangnya rasa ada hormat kepada manusia yang mengajar tentang agama, manusia yang mengajar orang mengenal Allah dan Rasul. Kan? Bila nak pusing, kita diajar, kita di madrasah kita ajak anak-anak murid kita supaya jalan undur. Mai jumpa guru, habis salam, jalan undur, bukan jalan tala belakang pungkok. Itu adab yang tidak baik. Tak payahlah undur sampai ke mana-mana undur. Undur pergi 2-3 langkah, lepas tu pusing mengiring kau tepi, lepas tu jalan lah pergi. Jangan membiasakan diri bagi salam lepas tu pusing. Ini kalau tuan-tuan nak diri tuan-tuan beradab dengan adab-adab yang baik. Bila kita belajar ada adab macam ni, orang mai tutup guru mai Pulau Pinang, tengok orang Pulau Pinang, kami heran, kami mai mengajar di Pulau Pinang, orang-orang di masjid Pulau Pinang ni bagus dah, jalan undur, salam, cium tangan, tutup guru, alim ulama, siapalah ajak. Tapi hakikatnya kalau saya tengok kebanyakan di tempat kita, di negeri kita yang tercinta ni, adik-beradik sikit ya daripada orang Badui. Kasar, tak reti hormat tuan-tuan guru alim ulama. Bukan semua, tapi majoriti. Cara cakap paling lembut dah. Jumpa ustaz, okay. Tu kira lembut orang Tanjung, orang Zimbabwe. Tengok cara tegur tu. Kalau yang tu paling lembut, kalau paling kasar kalau lagu mana? Tengok cara cakap. Dah sampai dah masa kena ubah dah. Hak yang perangai-perangai badui-badui ni semua kena bawa tepi dah. Kena belajar sikit demi sedikit ubah. Dah lah ni negeri kita tak ramai tuan-tuan guru alim ulama. Banyak yang dah pupus, dah habis, dah meninggal. Maka bila ada orang luar mai, tok guru, tok syekh mana-mana mai, sekurang-kurangnya kita ada adab dengan tuan-tuan guru alim ulama, cara nak bersalam, cara nak beradab, cara nak mai jumpa. Jangan tala pungkok balik, undurlah sikit, dah habis salam undur-undur sikit. Dah haji lah, nampak dah ada adab dia. Sekurang-kurangnya bila tuan-tuan buat lagu tu, saya yang ajak tuan-tuan macam ni, dapatlah tumpang sama dia punya saham.
Esok kalau orang tanya, oh bagus orang Pulau Pinang. Sekali dengan kita pun rasa seronok tengok akhlak dan perangai orang Pulau Pinang. Ada dia punya adab, dia berjumpa dengan tuan-tuan guru para alim ulama. Maka Nabi ajarkan kepada kita. Tapi kalau ada orang tanya soalan, Ustaz, kalau kita salam cium tangan tu bukan kita tunduk ke? Oh, yang tu kita tunduk kerana nak capai tangan dia. Takkan kalau kita salam, kita suruh, okey Tok Guru, suruh tangan macam tu, kami nak cium dulu tu, tak payah tunduk. Macam tak kena lah dia. Tangan dia ada di bawah, kita nak pegang tangan dia tu, kita tunduk pasal nak pegang tangan. Lagu tu tak apa. Lagu tu bukan tunduk kerana tunduk hormat lagu tu. Yang tu kerana nak ambil tangan dia. Boleh faham tak? Niat tu kena betul. Jadi lagu tu tak apa. Saja-saja nak tunduk tak dibenarkan. Cukup dengan bangun, berdiri. Tengok Nabi kata apa? Daripada Anas katanya, ya Rasulullah, seorang lelaki tanya, seorang daripada kita jumpa saudaranya atau taulannya, siapa-siapa, adakah tunduk ia baginya? Sabdanya, tiada. Tak. Tunduk-tunduk tak boleh. Itu bukan budaya amalan orang Islam. Adakah dipeluknya akan dia atau dikucupnya? Sabdanya, tidak. Pun tak. Bukan peluk. Katanya, adakah boleh memegang tangannya? Kadang-kadang ada setengah orang dia tak suka untuk dia peluk. Tapi Arab dia budaya dia macam tu. Pasal tak tahulah siapa yang asaskan. Jumpa, salam, peluk, cium. Tak semestinya. Katanya tidak. Adakah boleh memegang tangannya dan berjabat salam dengannya? Maka sabdanya, bahkan kecuali nanti kita akan berjumpa ada hadis yang mentakhsiskan dalam hal ni, kepada hadis ni, iaitulah dibenarkan untuk peluk dan cium. Peluk cium orang panggil, peluk bagi kena dada dengan dada apa semua tu, itu sekali sekala, lama-lama sekali dibenarkan. Hari-hari tak dibenarkan. Cukup dengan berjabat tangan sahaja. Tengok dia tu pergi musafir, balik mai, okey bolehlah kita peluk. Tapi kalau hari-hari tak payahlah salam peluk-peluk. Saya pun tak apa suka kalau salam peluk-peluk ni. Tuan-tuan tahu lah ni banyak orang ambil kesempatan. Tak salam jabat tangan pun ambil kesempatan. Main salam dengan ustaz, salam. Assalamualaikum ustaz, Pak Abang duk tarik bulu-bulu ni buat aku tu. Saya tak boleh buat aku tu. Ayo buat aku tu je. Jadi tu macam duk tarik ni, bulu-bulu tangan semua. Amboi. Hanya cukup dengan berjabat tangan saja. Nak cium tangan, itu ada hadis diriwayatkan. Ada hadis dah riwayat cium kaki dan cium lutut. Ada hadis riwayat sahabat cium tangan, cium kaki, cium lutut Nabi. Hadis sahih. Adakah boleh kita amalkan cium kaki, cium lutut selain pada cium tangan kepada tuan-tuan guru para alim ulama? Ulama mengatakan tidak ada hadis yang melarang untuk buat benda tu kepada orang lain. Kalau benda tu khusus untuk Nabi, maka Nabi akan larang buat benda tu lain pada orang lain. Tentu Nabi tak bagi. Maka sahabat buat dekat Nabi, mai jumpa Nabi, cium tangan, cium lutut, ada yang cium kaki, bukan bawah kaki, tapak kaki, atas tapak kaki. Tetapi kalau tuan-tuan tanya kat saya tak syorkan lah sampai dekat kaki-kaki, melarat sampai kaki-kaki. Sebab budaya kita tak biasa macam tu. Bila kita buat macam tu, orang ni kita ajaran sesat lah. Tapi di Arab, standard ya, orang salam cium tangan, cium lutut-lutut, punya sayang kat tuan-tuan guru alim ulama. Ada setengah, kalau puak-puak Wahabi dia akan kata apa? Ini khusus untuk Nabi je. Salam, cium tangan, cium kaki, cium apa semua. Untuk lain pada Nabi, cukup takat cium tangan sahaja. Tak apa, itu dia punya pandangan. Tetapi ada ulama mengatakan harus selagi tidak menimbulkan kepada fitnah. Kalau kita main mana-mana tempat, orang tak amai benda tu, suruh cari pasal buat. Pergi buat benda kecil lagu tu, orang kata buat benda tu, tak tahu benda tu harus saja. Bukan kata galakkan sunat kena buat lagu tu. Kata hampir buat benda tu, tentu jadi fitnah. Orang kata ni bawa ajaran sesat. Tapi kalau kita jumpa orang buat lagu tu, kita jangan marah. Kita jangan kata, oh ini ajaran sesat ni, cium lutut tu guru. Tak apa. Cuma kita tak amalkan di tempat kita. Macam zikir berdiri. Tempat kita bila pun zikir duduk. Kita ambil yang pertengahan. Sedangkan dalam Quran Tuhan kata, alladzina yadhkurunallaha qiyaman
Mereka-mereka yang berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan di atas lambung mereka, rusuk mereka. Maka Allah mulakan dengan zikir berdiri. Boleh dikatakan majoriti di negara Arab semua zikir berdiri. Zikir duduk di Nusantara kita ya. Tempat kita ada belah-belah Negeri Sembilan apa semua, beberapa negeri belah selatan ada zikir berdiri. Tempat kita tengah nak buat pandai-pandai, duduk zikir sambil berdiri, buat bulatan berdiri yang ramai, saat lagi selamat. Ada dalil tak? Ada dalil daripada Quran keharusan zikir berdiri. Faham tak? Duduk berdiri yang ramai, buat bulatan ke ataupun berdiri soft ke, tu zikir. La ilaha illallah. Berdiri boleh? Boleh, tak ada masalah. Dan tengoklah YouTube berlambak negara-negara luar, di Turki, di mana-mana negara, majoriti di kalangan mereka zikir berdiri. Kerana nak ambil fadilat, Allah mulakan golongan berzikir itu adalah dengan berdiri. Saya bagi tahu dalil tak tuan-tuan, kat tuan-tuan ni, supaya tuan-tuan membuka sedikit minda. Oh, ada orang zikir macam tu. Okey, kalau jumpa jangan duk buat terkejut badak. Badak pun tak terkejut macam hang buat aku tu. Tak kau duduk apa ini ajaran sesat. Jom balik. Balik ah, kalau asal nak balik, rugi apa? Janganlah cepat menghukum. Tengok dulu benda tu boleh buat ke tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, betul. Tak betul, betul ke memang sahih kata tak boleh buat, tak jangan buat. Ini bahaya. Takut kita tak faham. Baik, hadis yang berikutnya daripada Qatadah, an Qatadah qala qultu li Anas hal kanatil musafahatu fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Daripada Qatadah katanya, kataku bagi Anas, adakah sedia ada berjabat salam pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya zaman Nabi itu ada orang salam dengan Nabi. Qala na'am, dia kata ya ada. Dia umai hadis dulu. Berapa hadis? 5 hadis. Satu lagi hadis. An Ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min tamamil tahiyyah al-akhdhu bil yadi. Kata Nabi SAW daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada kesempurnaan tahiyat itu berpegang tangan. Tahiyat itu bukan tahiyat semayang, bukan tahiyat baca dalam semayang. Tahiyat di situ maksudnya penghormatan, hormat satu orang kepada satu orang, berpegang tangan, maksudnya berjabat tangan, musafaha, shake hand, kan? Shake hand. Oh, masalah kata shake hand lah. Masalah kalau salam, dia akan rentak dulu tu. Adakah yang rentak tu nama dia shake hand ataupun sentuh tu shake hand dah? Oh, goyang lah, shake lah, goncang kan. Itu kalau disalam macam tu, dia buat macam tu je, itu nama apa? Touch hand. Touch and shake hand. Dia kira dua dalam satu lah kan. Oh, jangan sungguh-sungguh orang kalau salam dia punya genggam sampai rasa sakit tangan kita. Moi salam dia kata kita kena genggam, kita kena bagi kuat, baru kita tengok apa tu dia jegi mata dengan mata. Oh, lu gitu. Saya tak tahu dia belajar di mana. Dia kata tak, baru kita tak payahlah. Salam biasa-biasa, sentuh lebih-lebih kurang. Kan? Cuma yang tak bagusnya salam macam ujung-ujung jari, sentuh sikit-sikit lah. Main lu gitu ya. Itu dia panggil orang tu dia macam dalam ilmu apa nama? Dalam ilmu tentang body language, bahasa tubuh badan manusia, kalau orang jenis salam macam tengok orang lagu tu, ya tengok tak sungguh tu, sombong dia panggil. Karakter sombong tu ada dalam diri dia. Walaupun hati dia Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi sepatutnya dia salam, dia tengok, senyum, macam tu lah. Tunjuk kesungguhan, minat nak bersalaman, berjabat tangan. Hadis yang berikutnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tamamu iyadatil marid ay yad'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw ala yadihi fayas'aluhu kaifahu wa tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia kesempurnaan ziarah orang sakit, iyadatil marid, ataupun orang yang sakit uzur nak mati, macam itulah,
bahawa menghantar seseorang kamu akan tangannya atas dahinya ataupun atas tangannya. Kalau dia mati, kita letak tangan di atas dahi dia, tutup mata dia kalau dia mati. Kalau dia masih hidup, mungkin kita boleh letak tangan atas dahi sebagai tanda kata kita prihatin kat dia. Demam, panas ke badan, letak lagu tu. Tunjuk kata kita punya sikap prihatin pada orang yang sakit tu. Kemudian, ataupun kita pegang tangan dia, macam mana rasa, okey ke? Maka ditanya akan dia bagaimana ia kesempurnaan tahiyat-tahiyat kamu antara kamu, iaitulah dengan berjabat salam. Kalau penghormatan pula, kita bersalaman, maksudnya berjabat tangan, shake hand. Okey, baru kita nak urai satu-satu. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, berjabat tangan dengan orang yang berjumpa itu disuruh oleh syarak kita. Undang-undang dalam Islam kata benda tu perkara yang baik, sunat, dianjurkan dalam Islam. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan ialah juga nama berjabat salam. Nak kata berjabat tangan boleh, berjabat salam pun boleh. Pasal apa? Sini suar tangan jabat, lepas tu mulut sebut Assalamualaikum. Biasanya lagu tu lah. Kemudian daripada telah memberi salam, mula bagi salam, maka itu nama dia berjabat salam. Supaya menjadi kuat berkasih-kasih, jikalau bukan kerana bersedap-sedap. Kadang-kadang ada orang mengambil kesempatan dengan bersentuh-sentuhan, maka yang tu yang tak bagi. Dia main nak salam-salam, macam saya kata tadi, dia pegang tangan, lepas tu dia nak ambil kesempatan untuk dia bersalam. Bahaya ni zaman lah ni. Orang lelaki sama orang lelaki pun, sentuh-sentuh pun duk naik share. Mau leceh main cerita. Laki sama laki pun jadi lagi teruk. Dulu kalau satu budak laki kuda belakang motor dia budak perempuan, orang nanti marah. Dan ni dia pun tak heran, dia kata tak dapat perempuan, jantan sama jantanmu, okey. Kan tu leceh, fitnah akhir zaman. Jadi pula kat negara kita pula tu, majoriti negara kita orang Islam. Ini antara fitnah yang duk main pada anak-anak muda, khususnya yang budak-budak tahu pandai jadi sangat. Kecuali kadang-kadang boleh juga jadi disebabkan handphone lah. Pasal handphone boleh tengok macam-macam benda. Kemarin saya buat majlis pendaftaran di madrasah saya, ramai juga yang main daftar untuk hantar anak-anak mereka main belajar. Ingat 6-70 lebih lah mungkin. Banyak lagi yang duduk jauh tak dapat nak main lagi. Kita buka lagi pendaftaran. Kita bagi kuota 100 orang untuk belajar percuma. Lepas pada tu yang lain main belakang kena bayar yuran lah. Dan mai mak pak semua melahirkan rasa kebimbangan disebabkan anak-anak mereka hari ni sukar nak dapat dipisahkan dengan telefon. Hampir-hampir susah. Boleh jadi gaduh. Dia sanggup keluar lari daripada rumah semata-mata kerana mak pak dia ambil handphone. Apabila handphone tak ada di tangan, dia pun tak boleh duduk. Lagi teruk daripada tak ada markah. Lagi teruk daripada tak ada motor dengan rokok. Lagi teruk daripada tak ada dadah. Dia kena ada handphone. Dadah paling dahsyat sekali di akhir zaman adalah handphone. Sampai budak-budak sekolah lah ni bukan ada satu handphone. Kadang-kadang satu budak ambil 2-3 handphone ada. Yang ni khas untuk main game ya, mahal sikit. Yang ni untuk apa, member-member ke, yang ni untuk apa ke. Sampai kadang-kadang ambil 2-3 handphone. Allahu Akbar. Habis masa. Tuan kena belajar. Kalau anak-anak tuan-tuan sekarang ni minat main handphone, minat sangat, dah tak boleh nak kontrol. Mai saya ajak tuan-tuan satu aplikasi baru keluar. Nama aplikasi itu Think Quran. Belajar memahami makna-makna Al-Quran. Okey, belajar memahami makna Quran secara game. Tekan-tekan dia. Dia bukanlah game sangat, tapi macam tekan-tekan dia. Tekan dia. Tuan-tuan masuk aplikasi itu, tapi aplikasi itu kena bayar. Harga dia untuk sebelum Januari ini 299 dia bagi diskaun. Lepas pada Januari kemungkinan 399. Sekali bayar saja seumur hidup. Sebelum tuan-tuan buat 299, tuan-tuan boleh cuba try test. Main dulu.
Dia ajak tuan-tuan macam mana tahu makna satu-satu surah. Bagus gila. Memang bagus gila. Saya bukan saja nak kempen. Pasal apa? Saya galakkan pada pelajar-pelajar saya kata bagi tahu yang mana ada mak pak bagi tahu. Beli. Sekali beli ya. Tak mau main melalui handphone, main melalui komputer. Buka komputer, masuk pergi kena ada internet lah. Tuan-tuan bayangkan satu orang, kami buat test di kami punya kelas online. Satu orang tu semua hidup tak pernah tahu qul a'udzu birabbin nas. 3 minit dah hafal dah qul a'udzu birabbin nas. 5 minit lah kita kata. Dalam tu ada dia punya aplikasi, tekan ya, ada bahasa Melayu, ada bahasa orang putih. Lepas ni dia nak terjemah dalam bahasa-bahasa dunia. Bagus. Dalam hanya, tuan-tuan bayangkan, satu hari hanya cukup untuk 15 minit. Jangan main lama-lama. Cukup 5 minit, 15 minit. Satu hari 15 minit, dia nak untuk 6 bulan, tuan-tuan akan hafal 900 patah perkataan. Dalam tempoh 6 bulan, tuan-tuan dah boleh tahu makna Quran 80%. Senang, tak payah belajar bahasa Arab, tak payah pergi kelas bahasa Arab, pergi belajar nahu sorok. Yang tu untuk orang nak belajar jadi pandai, jadi orang alim. Ini khas untuk kita jadi orang awam. Sekurang-kurangnya kita tengok Quran, kita dah faham lebih-lebih kurang dia punya makna. Dalam tempoh 15 minit satu surah boleh hafal. Serius, saya bukan nak suruh tuan-tuan masuk kerana saya nak kaya. Saya takkan kaya pun dengan jual benda tu. Lebih baik saya pergi jual benda lain lagi, berlambak lagi boleh kaya. Tapi saya suka tuan-tuan belajar hanya main tekan-tekan syok-syok ya. Macam main game, sedap tak sedap dah hafal dah makna dalam Quran. Depa punya aplikasi tu 114 surah, lah ni depa dah lebih kurang 80 kat 90 surah dah habis. Baki tu depa tengah bagi siap sampai hujung tahun. Kalau tuan-tuan beli sekarang ni pun, tuan-tuan tak dan ni nak sampai surah yang belakang-belakang tu. Jadi sementara nak habis tahun ni 6 bulan baru nak habis, ni dapat habis per-habis. Tapi kalau tuan-tuan beli sekarang depa offer 299, kalau tuan-tuan beli lepas tahun depan 399. Free tak ada ustaz? Free tak ada. Free dia bagi 3 surah yang boleh main. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dengan apa kan? Qul Allah. 3 kul tu lah. 3 kul tu ya. Ambil main. Asap poeti ambil. Cuma kalau tuan-tuan beli dekat kami, tuan-tuan ada, dia pun dibagilah sikit-sikit saham dekat madrasah. Kalau esok ada orang lain main abang pun, dah ni bagus aplikasi ni, tuan-tuan beli kat dia tu dia dapat saham tu. Daripada bagi saham tu, bagi kat madrasah kami lah. Sikit saham tu boleh bagi belah anak-anak yatim. Apa ringgit pun. Kan? Kita pun tolong. Pasal apa? Target kita nak bagi orang Islam biar bagi faham makna-makna Quran. Tak ada lah sampai tak tahu langsung terhadap makna Quran. Ambil tahu. Ni tambah besar-besar macam ni. Ada satu orang ni, dia ni anak dia, daripada kecil, dia bagi main handphone tau. Dia bagi main handphone. Anak dia main game. Dia dapat satu kelebihan, anak dia sekarang, orang Melayu ni. Anak dia sekarang tak erti cakap Melayu, cakap orang putih. Tang tu bagus. Tapi anak dia duduk dengan game dia 24 jam. Game, apa ke nama game tak tahu. Nama game? Apa ke nama? Robot apa ke? Anak dia duduk main cari main panggil cakap orang putih. Mak pak dia pun tak fasih orang putih macam dia. Dia hanya besar-besar macam ni, lagi kecil pada ni dia duduk main. Tapi dia tak boleh buat kerja apa. Dia kira berhenti letak handphone tu dia nak tidur. Punya susah. Ni dah ada game Quran. Saya tengah duk pujuk yang syarikat yang buat ni. Apa buat lah game Syama'il ke, boleh kenal Nabi Muhammad. Game apa nama-nama, game Fardu Ain ke, game apa ke, lama-lama budak-budak ni pandai. Yang tu bagus. Dia kata kami nak start dulu dengan Quran dulu. Bagus. Dia nak kata game sangat, dah aplikasi tu kita main tekan-tekan ya. Tekan, betul ke? Teka, okey, dia bagi objektif. Ada 4. Mula dia abang dulu apa makna. Kul, katakanlah. Tekan lagi, kul, katakanlah. Kul, katakanlah. Kita dah dapat 3-4 kali, katakanlah, okey. Lepas tu dia umai melagu lain pula. Kita dia tekan, dia timai kul. Dalam banyak-banyak tu ada 4 jawapan, salah satu katakanlah. Ambil oh, kita dah mula pandai dah objektif. Sampai last kali set lagi lepas dalam 2-3 minit, dia bubuh kul, dia tak bubuh makna, dia suruh kita tulis makna dia. Pilih makna dia, tulis makna. Memang boleh memang anak-anak ni pandai. Dia nak buat meniaga untuk depa punya program tu, depa ambil saya. Bagi saya syukur banyak pada Allah ada program macam tu untuk bagi
anak-anak dan orang yang minat mengenfon saja Pak Haji. Sebelum tidur, start 10-15 minit, 5 minit pun tak apa. Dia tak kira tua muda. Pak Haji umur 60-70 pun boleh buat. Boleh main kan tu. Bukan main lah, maksudnya boleh belajar macam tu. Senang lah. RM2, RM299. Apa? Pergi market je RM400. Puasa satu hari boleh save RM299. Sekali beli je seumur hidup. Fikir sendiri ya. Ada yang percuma pun boleh masuk. Dia punya aplikasi tu, tuan-tuan tulis Think Quran. Tuan-tuan tengok, dia bagi kat tuan-tuan yang free punya. Tuan-tuan tengok apa? Belajar tahu makna-makna Al-Quran. Baik, sambung. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, berjabat tangan dengan orang yang berjumpa itu disuruh oleh syarak kita. Dan ialah juga nama berjabat salam. Kemudian daripada telah memberi salam, supaya menjadikan kuat berkasih-kasih, jikalau bukan kerana bersedak-sedak. Adapun jikalau kerana bersedak-sedak, seperti berjabat-jabat tangan dengan budak yang cantik molek, maka itu adalah haram. Ya ni, putih gebu lu ni panggil cik, duk pegang, duk raba. Oh tak boleh, hukum dia haram. Tahu tak cik? Siapa-siapa main duk pegang pipi, duk bencam pelik-pelik ya? Abang pakcik ingat duk pegang. Amuah leceh amuah lah ni. Al-Juburi punya geng berlambak lah ni. Pantang tengok anak-anak orang pegang. Mula pegang pipi, lepas tu pegang badan, lepas tu nak pegang bungkong lah. Jahat. Syaitan semua. Saya juga pantang. Daripada saya kecil saya pantang Al-Juburi ni. Saya tak boleh. Tak maaf, saya tak boleh. Geli, geleman. Tuan-tuan tahu, bukan kata anak orang. Anak tuan-tuan sendiri, tuan-tuan pegang, tuan-tuan rasa bernafsu syahwat, hukum dia haram sentuh. Tapi kalau ada bapak lu gitu, mau duk ikat, lempak masuk dalam lut. Anak hang sendiri, pada benih hang sendiri pun, hang boleh bernafsu syahwat. Na'udzubillah. Minta tolong kat Tuhan banyak-banyak supaya Allah tak uji kita macam tu. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh berjabat tangan itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada daripada dua orang Islam yang berjumpa-jumpa keduanya lalu berjabat tangannya keduanya, melainkan diampunkan bagi keduanya dahulu daripada bercerai-cerai keduanya. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi gharib daripada hadis Abi Ishaq daripada Al-Barra. Masalah. Dia kata masalah berjabat-jabat salam itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Azkar, ketahui olehmu bahawasanya berjabat-jabat salam itu sunat dengan ijma' ulama' atasnya bila berjumpa-jumpa. Adapun barang yang diperadatkan orang-orang berjabat tangan kemudian daripada semayang subuh dan asar itu, maka tiada asal baginya pada syarak. Atas ini wajah, tetapinya tiada mengapa perbuatnya, kerana bahawasanya asal berjabat tangan itu sunat dan keadaan mereka itu memelihara atasnya pada setengah ahwal dan melampau-lampau padanya pada kebanyakan ahwal dan memperbanyakkannya. Tiada keluar yang demikian itu daripada keadaannya nama sama ya, nama berjabat tangan yang datang ia pada syarak dengan asalnya. Dan sesungguhnya telah menyebut oleh Syekhul Imam Abu Muhammad Ibnu Abdus Salam rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaid, bahawasanya bid'ah itu 5 bahagi. Wajib, Syekh Ibnu Abdus Salam ataupun Syekh Sultanul Ulama, beliau dia gelaran dia, Abdus Salam. Dia kata apa? Wajib. Ada salam ni ada 5, bid'ah tu ada 5 bahagian. Ada bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunat, bid'ah harus katanya. Dan setengah daripada misal-misal bid'ah yang harus itu ialah berjabat tangan mengiringi subuh dan asar. Wallahu alam. Maksudnya macam tentukan waktu ni jabat tangan, waktu lain tak jabat tangan. Hanya mesti kena waktu ni saja. Macam tu tak kena lah.
Kita kira bila saja kita boleh salam, kita salam. Selagi kita bersalaman, berjabat tangan, maka mengeratkan silaturahim. Bab zaman kita sekarang, COVID dua ada lagi, dan kita tak mau berjabat tangan atas sebab urusan tertentu, maka yang tu diharuskan pula lah. Kerana ada mudarat. Islam kata la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Masalah berjabat salam itu sayogia diamalkan dia. Sesungguhnya ada banyak hadis yang memecutkan maksudnya menggalakkan, menyuruh sangat-sangat seseorang itu biar mengamalkan berjabat salam dengan saudaranya apabila berjumpa, sama-sama berjumpa. Maka tidak lain daripada amal tubuh badan. Berjabat salam tu disuruh perbuat apabila jadi berjumpa-jumpa itu, melainkan berjabat-jabat salam yang menjadikan kuat tali perkasihan. Bila berjabat itu tidak niat kerana bersedak-sedak dan kerana bersuka-suka, bukan saja syok-syok, salam kerana kita nak mengeratkan silaturahim, maka itu adalah sunnah. Tidak disuruh. Kalau bersuka-suka, tidak disuruh oleh syarak. Dan tidak disuruh oleh syarak akan kita tunduk diri waktu berjumpa-jumpa itu atau berpeluk-peluk diri dan bercium, yakni tidak dituntut syarak yang demikian itu. Bermula dalil yang menunjukkan suruh seperti yang tersebut itu ialah sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, telah berkata seorang lelaki kepada Nabi, berkata ia, ya Rasulullah, seorang lelaki daripada kita berjumpa ia akan saudaranya atau taulannya di mana-mana tempat atau di mana-mana jalan, adakah tunduk merendah diri ia baginya? Jawab Rasulullah, tidak dibuat demikian itu. Katanya lagi, maka adakah dipeluknya orang yang dijumpainya itu atau dikucupnya? Sabdanya, tidak juga. Kata lelaki itu, maka adakah boleh dipegang tangannya dan berjabat salam dengan dia? Sabdanya, bahkan. Yang tu boleh buat. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan. Demikianlah diperbuat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apabila mereka itu berjumpa-jumpa, maka mereka itu pun berjabat salam menurut sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Maka itulah hal sahabat-sahabat Nabi. Dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Qatadah qala, riwayat daripada Qatadah, beliau berkata, qultu li Anasin, aku bertanya ataupun aku berkata kepada Anas bin Malik, hal kanatil musafahah, adakah musafahah yakni berjabat tangan itu berlaku ia fi ashabin Nabi, pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, lalu berkata dengan Anas, dia kata ya. Maka sebab itu kita akan berjumpa hadis Anasiyah tu, musafahah bil hadis musalsal bil musafahah al Anasiyah, dengan berjabat tangan daripada Sayyidina Anas. Masalah memberi salam itu dahulu daripada berjabat salam. Sesungguhnya syarak kita menjadikan memberi salam itu tahiyat bagi tiap-tiap orang yang berjumpa dengan seorang yang lain. Bagi salam dulu. Maka apabila berjumpa dan telah memberi salam, teruslah berjabat tangan. Maknanya mulut kita cakap dulu Assalamualaikum. Maka jadilah berjabat tangan itu kesempurnaan tahiyat jua, kesempurnaan penghormatan jua. Bukannya asal bagi tahiyat, bukannya penghormatan dengan cara kita hormat orang, salam tu jadi nombor satu yang sepatutnya. Tapi kalau kita duk salam ramai-ramai, kalau kita boleh bagi salam pada orang ramai, maka kita bagi salam sekali dan kemudiannya salam semua orang seorang-seorang, tak apalah. Tapi kalau boleh, lepas pada ni kita amalkan, bila suar tangan bagi salam Assalamualaikum, pelan-pelan pun tak apa, dua orang tu dengar. Dan tidaklah syarak kita suruh berjabat tangan dahulu kemudian memberi salam. Terbalik tak mau, mesti kena bagi salam di mulut dulu baru suar tangan. Maka yang demikian itu menyalahi peraturan syarak. Bahkan pastilah memberi salam kemudian sempurnakan penghormatan ataupun tahiyat itu dengan berjabat salam.
Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, Ani bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min tamamit tahiyyah al-akhdhu bil yad. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, setengah daripada kesempurnaan tahiyat, penghormatan itu adalah berpegang tangan. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ni ada riwayat daripada Al-Barra bin Azib dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, katanya bermula ini hadis gharib. Satu lagi hadis yang menunjukkan atas berjabat tangan itu kesempurnaan tahiyat, iaitulah satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia bermula kesempurnaan ziarah orang yang sakit itu bahawa menghantar seorang dari kamu akan tangannya atas dahinya. Dahi orang sakit pegang, tunjuk kita prihatin, boleh panas, oh okey dah, macam okey kalau memang dah okey. Kemudian ditanya akan dia betapa ia, yakni dikata apa macam hal kamu sekarang, tanya habaq dia, baikkah rasanya hari ini atau tidak, di mana atau ada rasa sakit kamu dan sebagainya, macam mana rasa sakit, tak mana, macam mana rasa, okey nah, tak apa, kami doa bagi sempurna. Macam tu cara pergi ziarah. Ni pergi ziarah, duduk dengan orang sakit, siap bawa kuih, orang sakit tak boleh makan, lala depa buka kuih tu, buat kenuri depan orang sakit tu. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia buat perkenal kawan-kawan gitu dia. Janganlah, kesian dia sakit. Hari ni dia sakit, esok kita sakit pula, jangan buat naya gitu, kesian kawan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah, dan bermula kesempurnaan antara sekalian kamu ialah berjabat tangan. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis dhaif, tapi makna dia sahih. Dan makna dia dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Masalah berjabat tangan budak cantik, salam shake hand dengan budak-budak, comel-comel, pegang tangan gebu-gebu. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Azkar, dan sayugianya bahawa memelihara diri daripada berjabat tangan dengan budak muda yang segak lagi manis mukanya, kerana memandang kepadanya itu jadi haram, dan jikalau dengan ketiadaan ingin kepadanya sekalipun, dan jika aman daripada fitnah, kan? Tapi kalau tidak, maka ia itu haram jua seperti perempuan, kerana keadaannya pada maknanya. Tengok comel macam budak perempuan ya, tak payah salam lah. Kadang-kadang saya pergi masjid, dia bawa main anak-anak dia, budak perempuan ciri-ciri, dia tengok besar-besar sikit, saya tak salam. Main umur 10 tahun atas, kalau umur 3-4 tahun bolehlah gagah, kan? Kalau main besar-besar sikit, bukan kita berkenan, lebih baik nak mengelakkan daripada fitnah. Satu lagi, anak-anak orang, setengah orang dia sensitif. Baru ni masuk dalam media masa, ada seorang artis marah, dia bawa anak dia, depa ambil anak dia, depa dukung, depa peluk, depa gomoy, dia siap buat report lagi, kata sekian-sekian orang pergi peluk cium anak dia. Zaman sekarang zaman bahaya, zaman orang manusia gila zaman sekarang tak macam gila zaman dulu. Gila zaman dulu boleh nampak dan boleh tangkap, bobo di hospital Perak Road. Tapi gila zaman sekarang tak nampak ciri-ciri gila, tapi yang inilah dia punya gila, sentuh orang, niat yang tak baik. Bahaya. Dan telah berkata ashab kita, ulama-ulama Syafi'i, tiap-tiap orang yang haram dipandang kepadanya, nescaya haram pula menyentuhnya. Haram pandang, haram sentuh. Sebab tu mamak-mamak ni, baby kalau beranak, baby lah, kalau dia bagi mandi, dia bagi pakai baju, dia bawa bedak, dia ambil arang, dia calik kat pipi. Kalau kita tanya ni pasal apa buat macam ni,
Oh ini tak mau bagi kena mata dia kata. Comel sangat, sekali lagi ada orang dengki dekat. Jadi bahaya tuan-tuan, kena jaga-jaga. Dia kadang-kadang ada orang ain dekat baby tu. Tak kira baby ke besar. Ni macam ni, sigak-sigak macam ni, putih gebu macam ni. Kena jaga. Jangan duk pergi sentuh-sentuh. Takkan nak salam tangan dia, takut, tak tahu lah kalau ada orang salam macam ni, boleh naik syekh. Tapi jangan duk pegang pipi-pipi mu. Siapa pegang pipi, hang buka silat. Faham tak? Jangan bagi pegang pipi. Bahkan menyentuhnya lebih-lebih sangat haramnya. Dan bahawasanya halal dipandang perempuan ajnabiyah itu apabila mahu berkahwin dengannya. Yang bagi tengok perempuan tu kalau kita boleh kahwin dengan dia, dan nak kahwin. Dan halal memandang pada waktu berjual beli dan unjuk beri dan seumpama demikian itu. Ada urusan perniagaan dan sebagainya. Dan tiada harus menyentuhnya pada suatu daripada demikian itu orang-orang beriman. Dengar sini abang pesanan kepada orang-orang beriman daripada pihak penaja. Pihak penaja siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan kita orang yang beriman, jagalah diri kita jangan sampai menyentuh, yang laki jangan sentuh perempuan, yang perempuan jangan sentuh lelaki yang tidak halal bagi kita. Okey, yang tak halal bagi kita. Usahakan untuk elakkan daripada bersentuh walaupun tidak mendatangkan nafsu syahwat. Umpamanya makcik-makcik tua, ataupun kita pergi dekat tol, ada orang jaga, perempuan cashier dan sebagainya. Kan, kalau nak ambil duit belen, jangan rabut daripada tangan dia, suruh dia letak atas meja. Tak apa, letak atas meja ni, kita ambil. Kadang-kadang saja perangai boleh ambil, budak tu nak letak, tak payah letak, nak letak atas tangan pakcik ni. Pakcik gila seks pun berlambak tak? Minta maaf cakap, bukan semua orang, tapi kita tak sepatutnya lah dia. Jangan sampai benda-benda tu mendatangkan sebab nafsu syahwat. Pakcik di rumah bunga dah layu, dia nak cari bunga-bunga segar. Dia mula jadi perangai macam-macam. Ada tu pakcik umur 80 lebih, duduk rumah flat. Bini orang kalau lalu depan rumah dia, pegang bungkuk orang. Umur dah 80 lebih, sampai laki tu kata satu hari depan mesyuarat, saya pergi mengajar dekat masjid dia, Pak Ustaz kenal, pakcik ni buat perangai macam ni Ustaz. Alamak, saya rasa macam nak, saya nak tendang pakcik ni. Kalau saya jack sekali di muka dia Ustaz, dia ni mati terus Ustaz. Saya yang tidur dalam. Macam apa? Ustaz tengok dia jalan pun dia terhoyong-hayang Ustaz. Tapi itulah nak buat macam mana. Sampai flat tu orang nak naik tangga balik sini, orang tak berani terus. Siapa duduk rumah atas kot tu pun pergi kot jauh, pusing. Pasal apa? Pakcik ni kalau duduk depan rumah dia tepi kacau. Kesian, ini ujian. Tak kena kat kita, tapi tolonglah doa kat Tuhan punya banyak. Jangan sampai kita buat perangai macam tu, mengaibkan diri kita sebagai orang yang beriman. Ini nasihat. Mudah-mudahan Allah tak uji kita macam tu, dan mudah-mudahan Allah tutup kita punya nafsu syahwat yang berlebih-lebihan sehingga terjebak dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tanda pada bab yang ke-52, babu maja'a fil mu'anaqah wal qublah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan berpeluk-peluk dan mengucup tangan, aku, kaki atau muka. Kucup-kucup lah, kucup tangan ke, kucup kaki ke, kucup muka ke, pipi ke, dahi ke. Nanti akan datang dia punya hukum dia. Hari ni bab bersalam-salaman ataupun berjabat tangan. Walaupun dia buat main bab ni ringkas, tak ada huraian yang panjang. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan tanya. Kalau tidak, saya kira tuan-tuan faham, dan majlis sampai dekat itu saja. Wallahualam. Ada soalan? Kalau ada nak tanya satu dua soalan yang berkaitan dengan berjabat tangan apa-apa, silakan. Ya. Siapa kata jalan depan orang tua tunduk? Siapa kata? Selalu orang kata. Depa kata. Siapa kata? Depa kata. Islam tak kata pun jalan depan orang tua tunduk. Itu amalan tak betul. Islam kata jalan depan orang tua hormat. Hormat tak semestinya tunduk. Bagi penuh beradab. Suar tangan sikit, pakcik nak lalu sikit boleh. Suar tangan macam tu. Ataupun tak mau suar tangan, kata pakcik saya nak lalu sikit, minta sila, minta lalu sikit, sudah. Tak semestinya tunduk.
itu amalan budaya orang Melayu yang adat yang bercanggah dengan syariat? Bagus soalan. Islam tak bagi tunduk. Boleh? Tapi orang tua ni dia tak tahu. Pasal dia tak main ngaji di masjid. Leceh sikit lah. Tengok budak-budak lah ni jalan tak tunduk-tunduk depan orang. Siapa ajak suruh tunduk? Pergi mengaji dia mana? Tok guru mana ajak kata suruh jalan tunduk depan orang tua? Bukankah budaya tu dah menyerap dalam kehidupan kita? Siap kena suar tangan lagi. Ambil baguslah jalan tunduk. Siap macam nak rokok, macam nak sujud lagi punya duk jalan. Salah, dosa, haram buat lagu tu. Islam tak ajak lagu tu, dia suruh kita jalan penuh penghormatan. Tak kira lalu di belakang kan lalu di depan. Ada pula ilmu kalau lalu di depan, lalu kena lalu depan. Jangan lalu di belakang, nanti ilmu orang dia jadi tawang. Apa ni merepek? Ini semua ilmu dunia jalan bawah apa? Jalan bawah penyidai lah, apa ilmu jadi tawang lah, tak tahu. Saya pun tak faham. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang orang tua-tua dulu-dulu dia ada simbolik tau. Kadang-kadang mungkin kita tak faham dia punya simbolik. Dia tak bagi kita lalu bawah penyidai. Takut pasal apa? Bawah penyidai orang duk bubuh pakaian. Saat lagi dia lalu bawah penyidai, dia curi pakaian dengan niat yang tak baik. Nak buat nayang kat orang, nak buat sihir dan sebagainya. Maka dia faham, abang siap jangan lalu bawah penyidai, nanti lalu ilmu hang akan jadi tawang. Maka orang tak berani lah lalu bawah penyidai. Sama lah dia kata jangan duduk atas bantai, nanti pungkok nanti bisoi. Bantai adalah benda nak letak muka dengan kepala. Piduk bubuh, pungkok, kita pijak-pijak apa semua, tak kotor lah, tak elok. Maka adab yang baik, ini nak gambar tak mau dengar, ketegang. Budak-budak duk main juga, hampa duduk lah lantai bantai, sehari bisui pungkok. Budak-budak dengar bisui takut, terus tak duduk lah. Tapi lama-lama, dah jadi satu belief system, kepercayaan. Pasal dah banyak kali duk abang, budak-budak mau kata, jangan duk atas bantai, nanti pungkok bisui. Maka itu nama dia khurafat. Faham lagu tu tak betul? Boleh faham? Islam mengajar kita menghormati orang tua-tua. Nabi tak mengaku umat orang yang tidak hormat pada orang tua-tua. Nabi kata apa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di kalangan kami dan tidak ada belas kasihan kepada yang lebih muda di kalangan kami. Maknanya yang muda jumpa orang tua-tua kena hormat. Tapi hormat adakah kena sampai tunduk sehingga tunduk sama dengan tunduk kepada Tuhan? Yang tu yang tak boleh ya. Faham tak? Sila kuat sikit. Yang soft depan, okey. Tak payah tunduk sambil lalu pegang bau dia, bang tak lalu sikit. Macam tu sudah. Jangan tunduk-tunduk gitu, tak payah langkah. Sebab tu saya syorkan pada masjid. Ni saya syorkan pada masjid. Tapi itulah ada masjid buat, ada masjid tak buat. Apa yang saya syorkan? Masjid ni dia kena ada satu kapet merah. Tapi kalau kita lah ni macam lah ni dah merah, bubuh kapet lain. Daripada pintu masuk ada satu kapet tu, main lagu tu, dia ada panjang merah. Kecil. Macam kita kata macam ni lah, masjid kapet tu lain pada kapet merah. Jadi orang bubuh kapet merah untuk menteri kamai apa, agung, gubernur kamai. Macam tu. Jadi ataupun bubuh kain putih satu. Maka siapa pun jangan duduk dekat situ, kecuali masa semayang, saat lagi baru semayang. Yang ni khas untuk orang boleh main ke depan kalau ada ruang kosong. Jadi tak payahlah langkah orang. Anak pisah mana? Situ kosong. Dia duduk tengok daripada belakang, situ ada kosong. Dia masuk situ, dia ikut ni. Cuma dia kena jalan depan orang tu sikit je. Tak payahlah rempuh semua orang. Tapi mereka tak nampak. Itulah. Jadi ini jadi masalah. Lala kali masa nak sembahyang sunat terpaksa kena langkau kepala-kepala orang semua. Jadi tidak beradab lah. Kalau kita boleh bubuh satu kapet tengah-tengah khas untuk orang berjalan. Kapet tu masa kamat saya saat lagi boleh tutup. Boleh tutup kapet tu untuk sembahyang atas dia. Kalau lagi tak kamat, maka tak boleh tutup. Bagi laluan. Kok ada siapa-siapa imam kan main lambat ke, siapa ke orang pengurusi masjid kan main lambat, dia boleh jalan main duduk di depan, tempat dia ada di depan. Ini sebagai contoh lah. Itu kalau pihak pengurusan lah punya pandai-pandai fikir benda tu. Kan? Oh, masjid Seri Petaling. Oh, ada? Masjid dia besar. Dia memang kena bubuh lagu tu. Baru boleh pergi depan. Bagus lah. Maknanya dia fikir dah tu. Itu satu benda yang baik.
boleh ditiru di tempat-tempat yang lain. Tak kata kau orang saya pun main bila saya main sembahyang Jumaat di masjid ni. Kadang-kadang kita main lambat sikit kan. Yo, nasib dah. Tapi sepatutnya mau buka untuk imam macam satu pintu kat depan. Boleh cross main sini bagus ya. Ada tapi tak buka. Selalu main tak boleh masuk kau ni, kena masuk ke sana. Nasib sini tak penuh ada soft depan boleh main. Bayangkan kadang kalau sini tak buka, kadang-kadang macam kita main, lepas tu jawatan kuasa masjid tak sedar, tak kenal kan. Lepas tu tak tahu ustaz tu siapa kan. Lepas tu dia nak kena main daripada belakang, pada sana dia kena rempuk orang semua, dia nak kena langkau. Kan jadi susah. Tapi kalau kita ada satu line tu, bagus ya. Ini nanti bawa dalam mesyuarat, bincang-bincang, kalau bagus amal. Kalau apa salah satu kainnya. Supaya jangan langkau kepala orang. Islam larang kita jalan langkau tengkok orang, bau orang, badan orang. Itu nanti hari lain akan berjumpa pula dengan hadis bab-bab semayang ni jemaah Okey, bagus soalan. Tapi yang pastinya jangan jalan tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.